But yet again, bila saya test game-game yang ada dalam Windows Store, contohnya macam Asphalt 9, contohnya macam Minion Rush, saya menggunakan resolution yang sedikit rendah dan juga medium setting, memang terbaik lah, masih lagi boleh dilayan dengan sangat baik. So that kalau macam kau nak main game basic-basic tu, boleh lah. Hello, selamat datang ke Cikgu Luan Sepurgil. Saya Rotan kembali lagi ke dalam review untuk line up Microsoft Surface. Sebelum ni saya review Surface Go, kali ni saya nak review Surface Pro 7. In which yang this one lah. So memang nampak macam a bit besar sikit nak dibandingkan dengan saya punya Surface Go dekat bahagian kanan saya ni. Dan apa pula kelebihan dia? Adakah Cikgu Luan editing dia okey ke tak? Saya nak buat typing untuk tujuan research saya, nak drawing kan, gunakan pen ni semua. Adakah ianya much better experience daripada Surface Go 2 saya sebelah kanan saya ni lah kan. So first things first, spek yang saya review adalah Intel i5 1035G4, ambil kau, okay, dengan graphics Intel Iris tak silap saya, dan juga RAM 8GB dan SSD 128GB storage. Dan sekali dengan dia punya keyboard cover ni lah, so yang kita boleh detach. So kita boleh detach, dia akan jadi macam tablet mode, lebih kurang macam tu. And kemudian ada optional untuk dapatkan pen ni lah. Yang ini korang kena beli asing lah, for sure. Kemudian daripada segi port, sama saja dengan orang kata Surface Go 2. Cumanya kali ni kita ada USB Type A, satu port lah. Dan lain-lain port macam USB-C, 3.5mm audio mic jack, dan juga Surface Connect punya port lah kan. Dan juga kita ada microSD expansion slot. Cumanya difference antara Surface Go 2 dengan Surface Pro 7 ini adalah dari segi specs, for sure. Dia punya CPU much more capable lah. Itu difference yang paling besar. Ini adalah quad core punya processor, yang Surface Go 2 ni adalah dual core processor. So daripada situ horsepower dia dah 2 kali ganda lagi hebat daripada Surface Go 2. Plus kita pun ada Intel Iris kat sini. So application yang menggunakan graphics sedikit boleh layan lah dekat Surface Pro ni. Nak kata boleh layan sangat sampai boleh tapau MacBook Air pun tak lepas sebenarnya. Tapi nanti kita ceritalah kemudian about dia punya negativity and whatnot. Now in terms of screen size, dia adalah 12.3 inches. Resolution dia bukan Full HD, dia atas daripada Full HD sikit, dan dia punya aspect ratio adalah 3:2. So dengan resolution yang sedikit meninggi ni, dia sesuai untuk korang nak buat kerja-kerja browsing, kerja-kerja nak meniping tu semualah. Dan kita sentuh sikit berkenaan dengan typing experience. Cikgu Luan, okey tak typing experience dia? Sebab saya risau macam saya tak mampu nak beralih daripada laptop biasa saya kepada Microsoft Surface. Sebab kalau korang tengok type cover dia kan, dia macam agak nipis kan. Nampak macam lah benda ni macam takut tak syok lah. Tapi setakat yang saya guna for the past 1 week, saya dapati Microsoft Surface cover plus keyboard ini memang superb lah. Korang tak akan rasa macam keyboard tu macam keyboard yang akan compromise korang punya typing experience. Untuk Surface Go 2 saya pun, saya sampai sekarang saya masih lagi berpuas hati terhadap typing experience dia. Walaupun daripada segi size dia lagi kecil daripada Surface Pro ini. Yang ini dia punya size a bit besar lah, sebab dia ikut dia punya body size kan. So body dia lagi besar, kita akan dapat keyboard lagi besar. For sure better typing experience pada Surface Pro. Itu saya boleh jamin lah. Kemudian pula, mari kita semak pasal editing. Sebab setakat ni saya hanya test untuk Adobe Premiere Rush. Pernahlah test untuk Adobe Premiere Pro, tapi saya katakan even untuk spek yang tinggi macam ini pun masih lagi tak lepas lah untuk kita gunakan Adobe Premiere Pro. Sebab saya dapati bila saya gunakan Premiere Pro, bila kita edit baru kita potong-potong biasa je. Dalam masa 30 minit, saya dapati dekat bahagian belakang Surface Pro kita ni memang sangat-sangat panas. Saya rasa darjah Celsius dia lebih daripada 90 lah, dan menyebabkan clock speed CPU dia jadi below than 1 GHz. So kadang-kadang dia run 800 MHz, kadang-kadang dia run 900 MHz sebab dia dah sudah overheat. Sebab korang kena ingat, Surface Pro ke Surface Go ke, mereka tidak ada fan. Bukannya peminat, bukan, maksudnya dia tidak ada kipas. Literally kipas mereka tidak ada. So that kita terpaksa menggunakan application yang rendah sedikit lah daripada segi task dia dan juga capability dia. Whereas kalau saya gunakan Adobe Premiere Rush, yang itulah saya cakap, bila saya guna Adobe Premiere Rush, memang sudah okey lah in terms of editing. Saya bagi recommendation lah kepada you guys yang macam suka travel, at the same time nak edit video menggunakan laptop yang dalam bentuk tablet yang lebih kurang macam ni. Surface Pro much suitable, much more capable lah. Dan berkenaan dengan drawing experience, again saya tak boleh nak ceritakan sebab saya bukanlah seorang yang menggunakan Photoshop dan juga Illustrator, melukis and whatnot. But untuk buat simple drawing, nak buat nota menggunakan OneNote
contohnya kan, tak ada masalah lah. Dan itu juga salah satu sebab kenapa orang memang nak sangat beli Surface Pro berbanding dengan MacBook Pro, MacBook Air ni, sebab dia ada touch input juga. Dan at the same time, kita boleh jadikan dia sebagai tablet yang mana kalau kita cabutkan keyboard dia, dia akan boleh operate lebih kurang macam ni. Siap boleh buat vertical, nanti dia akan auto rotate. How cool is that? Tu sebab tu orang beli this product lah, which is sampai sekarang lah saya rasa dalam kategori laptop plus tablet punya form factor, Microsoft Surface masih lagi memegang that particular award lah, walaupun mungkin tak ada award tu kan. But yet again, performance, so kalau macam you guys nak orang kata pun nak go 100% on performance, saya rasa nak dibandingkan dengan MacBook Air, even MacBook Air, walaupun orang kata MacBook Air tu tak adalah processor power sangat, GPU power sangat, still saya rasa MacBook Air tu masih lagi powerful daripada Surface Pro 7 inilah, senang cakap. Sebab sepanjang saya test, saya dapati masih lagi ada beberapa hiccup, masih lagi orang kata pada masalah heat dekat belakang ni, walaupun dalam keadaan saya buka dalam 10 tab Edge. Dan saya nak remind kepada you guys, Adobe Premiere Rush itu tak berat sangat lah. So imagine kalau korang dah start gunakan application berat, dia akan jadi isu lah. Now mari kita sembang berkenaan dengan gaming pula. Now gaming saya test untuk game yang sedikit ringan, which is Counter Strike Global Offensive. Saya terpaksa rendahkan sehingga low resolution pun sampai 720p, dan korang bolehlah enjoy dalam 30 hingga 45 frames per second. So yeah, Surface Pro memang tak capable lah untuk run game-game yang macam tu, walaupun CSGO tu tak ada lah orang kata power sangat, game lama kot, dia pakai DirectX 9 kot tu. Okay. But yet again, bila saya test game-game yang ada dalam Windows Store, contohnya macam Asphalt 9, contohnya macam Minion Rush, saya menggunakan resolution yang sedikit rendah dan juga medium setting, memang terbaik lah, masih lagi boleh dilayan dengan sangat baik. So that kalau macam kau nak main game basic-basic tu boleh lah. Dan saya hanya galakkan game-game yang sangat-sangat ringan ataupun game yang 5 tahun ke belakang, lebih kurang macam tu lah. Nah, daripada segi display dia, brightness dia tak lebih kurang sama je kot dengan Surface Go 2 ni, which is not that great at all lah pada saya. So kalau macam korang nak tengok dekat dalam bilik korang yang orang kata apa, lighting tu ada tak ada, okey. Tapi kalau korang nak tengok korang punya Microsoft Surface ni dekat matahari, memang susah kita nak nampak. So itu adalah kelemahan dia in a way. Dan juga daripada segi bateri lah, bateri dia promise like what, lebih daripada 10 jam, 12 jam kalau standby, what not lah. Tapi on my testing lah, manakala saya memang buka like 10 tab Edge tu by default, so saya dapati dia punya bateri dia pun lebih kurang sama dengan Surface Go 2 saya saja, which is dengan heavy usage macam tu, korang boleh go up to 5 hours, kemudian korang kena sangkut korang punya charger lah. Kemudian daripada segi touch experience, now Surface Pro ni dia dilancarkan dengan Windows 10, which is dia boleh upgrade kepada Windows 11, dan saya syorkan anda untuk upgrade pada Windows 11 sebab touch operation dia memang superb lah nak dibandingkan dengan Windows 10. Yang pada saya, walaupun Windows 10 tu sedikit laju in terms of animation, tapi saya rasa Windows 11 tu much more sedap untuk kita tekan. Kita nak buat vertical, kita nak type menggunakan split keyboard tu lagi mesra lah. Dan juga kelemahan Surface Pro ni pun adalah daripada segi speaker, lebih kurang je lah dengan Surface Go 2 ni, cumanya dia maybe dia kuat sikit, tapi selebihnya biasa-biasa lah. Dan ini recording gunakan webcam depan saya ni, dan kalau saya onkan kipas, so kalau korang boleh dengar dia ramp up sikit bunyi-bunyi tu. Macam mana bunyi dia, okey ke tak? Nanti kita nak test pula dengan webcam Lenovo Legion 5 saya yang harga RM6,000. Ini pula webcam kat Lenovo Legion 5 saya. Sekarang ni saya akan buka kipas, so korang boleh dengar dia punya noise cancelling tu semua. Saya tak sure korang dengar ke tak, tapi for sure quality memang Surface Pro 7 tu lagi baik gila. Tak nak cakap. So in conclusion, kalau you guys nak beli Surface ni for the sake of portability, korang nak travel dan korang nak tulis korang punya nota ke assignment dekat mana-mana korang nak, korang boleh dapatkan Surface Pro lah. Saya recommend korang dapatkan Surface Pro sebab ianya bukan sekadar korang mampu tulis, tetapi memang korang selesa nak tulis. Korang nak guna touchpad dia, guna 3 finger, guna 4 finger punya gesture, nak tukar virtual desktop tu semua, memang smooth gila lah. Saya memang recommend lah. It's just that pada saya memandangkan Surface Pro ni memang mahal lah geng. Korang kena ingat Surface Pro 7 ni harga dia dah dekat 3,500 hingga ke 5,000 lebih lah, something like that. So menyebabkan saya rasa macam susah nak recommend you guys untuk beli Surface Pro yang baru. Which comes to the solution, korang hanya beli Surface Pro second hand saja. Lagi-lagi untuk model Surface Pro 7 ini, which is yang ini sebenarnya saya pinjam daripada kawan saya, iaitu Ajwad Ghali.
Beliau merupakan seorang guru tuition fizik lah. Dan beliau pun nak jual produk ini kepada anda. So kalau macam korang berminat untuk beli Surface Pro 7 specifically untuk model ini, korang boleh tekan link dekat bawah dan kontak beliau sendirilah. Okay. Tapi andai kata kalau model ini dah sold out, ada orang beli dengan cepat ke apa kan, korang boleh je type dekat misal kata Facebook Marketplace ataupun Carousel, cari Surface Pro 6 ataupun Surface Pro 7. Cari yang second hand, make sure RAM 8GB. Kemudian korang kena test lah daripada segi touch input dia okey ke tak tu semua, takut-takut ada rosak ke apa-apa ke. Sebab daripada korang beli first hand dalam 5,000 lebih baik korang beli second hand yang saya rasa adalah dalam lingkungan 2,500, 3,500, 3,000 pun ada kalau pandai carilah, senang cakap. So itu sajalah kot untuk video kali ni. Apa lagi korang nak tahu berkenaan dengan video editing, video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruang komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request juga. Itu saja daripada saya Cikgu Luan, Sampurgil, saya Hutan.